Ayat ini mengkritik orang-orang yang secara lisan mendakwa menganut agama tertentu tetapi gagal untuk belajar dan mengamalkan ajarannya. Ramai daripada ahli kitab akan membaca kitab suci mereka secara membuta tuli tanpa mengetahui apa yang mereka ajarkan dan anjurkan, sama seperti umat Islam hari ini yang membaca Al-Quran tanpa memahami maksudnya. Akibatnya, orang-orang yang tidak berpendidikan dari ahli kitab ini kemudiannya akan mengikuti orang tua dan ulama mereka secara membuta tuli tanpa memahami ajaran kitab suci mereka. Dalam kebanyakan kes, ini membawa kepada kesesatan mereka kerana ramai orang tua dan ulama mereka sengaja menyalahtafsirkan kitab suci mereka demi mendapatkan perkara duniawi, seperti kekayaan dan status sosial. Sebagai contoh, kebanyakan mereka menolak Islam dan menasihati pengikut jahil mereka untuk menolak Islam juga walaupun mereka dengan jelas mengiktiraf kebenarannya sebagaimana Al-Quran dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah dibincangkan dalam kitab suci mereka. Bab 6 Al-An'am, ayat 20. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mengetahuinya Al-Quran sebagaimana mereka mengenali anak-anak sendiri mereka. Dan surah 2 Al-Baqarah, ayat 146. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan surah 2 Al-Baqarah, ayat 78. Dan di antara mereka, ahli kitab, ada orang-orang yang buta huruf, yang tidak mengetahui kitab, Taurat dan Injil. Oleh itu, ayat ini memberi amaran terhadap mengamalkan kejahilan dengan gagal mempelajari dan mengamalkan ilmu ketuhanan kerana ini sering membawa kepada taklid buta terhadap orang lain, yang seterusnya sering membawa kepada kesesatan. Bab 6 Al-An'am, ayat 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah sesat. Inilah salah satu sebab mengapa belajar dan mengamalkan ilmu agama Islam menjadi kewajipan ke atas setiap Muslim mengikut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 224. Seorang Muslim tidak diharapkan untuk memahami semua aspek ilmu Islam yang rumit dan terperinci, seperti aspek perundangan Islam yang rumit. Tetapi mereka diharapkan untuk mempelajari unsur-unsur asas iman yang dibincangkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan diharapkan untuk sentiasa mengkaji, mempelajari dan bertindak atas kedua-dua sumber bimbingan ini sepanjang mereka nyawa. Ini akan memastikan seseorang tidak mengikut orang lain secara membuta tuli dalam semua urusan agama mereka yang seterusnya akan mengurangkan peluang untuk menjadi sesat. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 78. Dan di antara mereka, ahli kitab, ada orang-orang yang buta huruf, yang tidak mengetahui kitab Taurat dan Injil kecuali melalui angan-angan belaka, sedang mereka hanya beranggapan. Kejahilan juga menghalang seseorang daripada mentaati Allah Ta'ala dengan ikhlas, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Bagaimanakah seseorang boleh menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul sedangkan mereka tidak tahu bagaimana caranya? Orang-orang yang jahil ini kemudiannya akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka sambil menganggap mereka mendapat petunjuk, kerana mereka mengaku beriman kepada Allah yang Maha Agung melalui ucapan mereka. Sikap ini hanya akan mendorong mereka mengamalkan amalan dan kepercayaan budaya dengan andaian ia adalah amalan dan kepercayaan agama. Ini hanya akan membawa kepada kesesatan lagi, kerana kebanyakan amalan ini berakar pada syirik dan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ini cukup jelas apabila seseorang memerhatikan umat Islam yang jahil. Orang jahil dari ahli kitab menganggap bahawa gagal belajar dan bertindak berdasarkan ilmu ketuhanan dan sebaliknya mempelajari beberapa amalan dari agama mereka sudah cukup untuk keselamatan. Mereka mengubah iman mereka menjadi beberapa amalan kosong dan tidak memahami bahawa iman mereka dimaksudkan untuk mempengaruhi setiap niat, perkataan dan tindakan yang mereka lakukan. Pemahaman ini hanya berlaku apabila seseorang itu mendapat dan bertindak berdasarkan ilmu agama. Malangnya, ramai umat Islam telah mengikut jejak langkah mereka dengan bergantung kepada beberapa ibadah fizikal dengan menganggap ini adalah jalan kejayaan. Apabila seseorang mengubah iman mereka menjadi beberapa amalan dan ritual yang dilakukan dalam bahasa yang tidak mereka fahami, iman mereka tidak lagi menjadi cara hidup.
Apabila generasi akan datang mengikut jejak mereka, hanya menunggu masa sebelum mereka meninggalkan beberapa amalan ini dengan menganggap mereka hanya sebahagian daripada budaya mereka dan bukannya memahami bahawa iman mereka dimaksudkan untuk menjadi cara hidup. Sebagai contoh, orang tua yang berhijrah ke negara barat berpegang pada budaya mereka berkenaan dengan pakaian, tetapi generasi seterusnya yang dilahirkan dan dibesarkan di barat meninggalkan cara berpakaian ini dengan menganggap ia hanya amalan budaya dan bukan cara hidup. Isu dengan budaya dan fashion ialah mereka sentiasa berubah dari generasi ke generasi, dan jika kepercayaan dilihat sebagai amalan budaya yang sedikit, ia juga akan ditinggalkan dengan peredaran masa. Inilah yang berlaku dengan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani juga. Suatu masa dahulu gereja dan rumah ibadat mereka penuh dengan penyembah dan penuntut ilmu yang taat, tetapi apabila orang ramai meninggalkan ilmu dan hanya bergantung kepada beberapa amalan, generasi seterusnya melangkah lebih jauh malah meninggalkan beberapa amalan ini dan akibatnya rumah ibadat mereka dan gereja menjadi kosong. Di samping itu, mereka yang mengamalkan mentaliti ini di kalangan generasi tua berpegang kepada beberapa amalan yang mereka pelajari, tetapi disebabkan perubahan dalam mentaliti umum masyarakat, generasi akan datang tidak lagi mahu melaksanakan amalan budaya secara membuta tuli, malah sering mempersoalkan mengapa mereka harus mengamalkan kepercayaan dan bertindak atas amalan ini. Jika generasi yang lebih tua tidak menyedari mengapa mereka beragama Islam, maka bagaimana mereka boleh menjelaskan perkara ini kepada generasi akan datang? Kejahilan hanya akan mendorong generasi akan datang meninggalkan kepercayaan mereka dan beberapa amalan yang diajarkan oleh orang tua mereka, dan sebaliknya menjalani kehidupan yang memenuhi keinginan mereka sendiri. Jika umat Islam gagal mengubah sikap mereka dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu Islam dan menggalakkan generasi seterusnya melakukan perkara yang sama, maka mereka juga akan berkongsi nasib ahli kitab yang disebutkan dalam ayat ini. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 78. Dan di antara mereka, ahli kitab, ada orang-orang yang buta huruf, yang tidak mengetahui kitab Taurat dan Injil kecuali melalui angan-angan belaka, sedang mereka hanya beranggapan. Ini juga memberi amaran tentang akibat berbahaya jika gagal belajar dan bertindak mengikut ajaran ilahi. Orang yang mengamalkan sikap ini pasti akan mempercayai perkara-perkara tentang kepercayaan mereka yang tidak benar. Sebagai contoh, mereka mungkin mempelajari beberapa sifat ketuhanan Allah yang Maha Tinggi, seperti hakikat bahawa Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan akibatnya mereka akan terlena dengan angan-angan sambil meyakini bahawa mereka mengharapkan rahmat dan pengampunannya. Maksudnya, mereka akan tetap melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala sambil meyakini bahawa Dia akan mengampuni mereka kerana Dia Maha Pengampun. Sungguh pun, Allah Ta'ala mengampuni sesiapa yang dikehendakinya, tetapi Dia telah menyatakan dengan jelas bahawa Dia tidak akan memperlakukan orang yang zalim dan yang berbuat baik secara sama di dunia dan di akhirat, kerana ini akan bercanggah dengan keadilannya. Surah 45 Al-Jathiyah, ayat 21. Atau adakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, menyamakan mereka dalam hidup dan mati mereka? Amat buruklah apa yang mereka putuskan itu. Pemikir ini percaya bahawa mereka menunjukkan penghormatan kepada Allah yang Maha Tinggi, sedangkan mereka sebenarnya menunjukkan Dia tidak menilai dengan adil kerana mereka percaya Dia akan memperlakukan orang yang berbuat baik secara sama kepada orang yang berbuat salah. Berharap kepada Allah yang Maha Tinggi sentiasa terikat dengan ketaatannya. Sesiapa yang bersungguh-sungguh berusaha untuk mentaatinya dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka dengan cara yang diredainya dan dengan tulus bertaubat dari dosa-dosa yang mereka lakukan, adalah layak mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Ta'ala. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 78. Dan di antara mereka, ahli kitab, ada orang-orang yang buta huruf, yang tidak mengetahui kitab Taurat dan Injil kecuali melalui angan-angan belaka, sedang mereka hanya beranggapan. Satu lagi kepercayaan sesat yang diterima oleh mereka yang gagal mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam ialah mereka memperkecilkan azab hari kiamat dan neraka. Mereka beranggapan bahawa sebagai orang Islam mereka akan mati sebagai orang Islam, yang bermakna mereka akhirnya akan masuk syurga, walaupun mereka diazab di neraka terlebih dahulu.
Pertama sekali, meninggalkan dunia ini dengan keimanan adalah tidak dijamin dan orang-orang yang berterusan dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala kerana kejahilan mereka, mungkin meninggalkan dunia ini tanpa iman kerana mereka gagal menyuburkan iman mereka dengan tindakan ketaatan. Iman adalah seperti tumbuhan yang mesti dipelihara dengan amalan yang baik dan seperti tumbuhan yang mati apabila tidak mendapat khasiat. Seperti air, begitu juga iman seorang Muslim yang gagal menyokong pernyataan iman mereka dengan tindakan. Kedua, azab hari kiamat dan neraka tidak tertanggung, walaupun sesaat, apatah lagi bertahun-tahun. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan bahawa pada hari kiamat orang yang paling menikmati kehidupan dunianya akan dicelup ke dalam neraka untuk seketika dan ditarik keluar. Dia akan ditanya sama ada dia pernah mengalami apa-apa yang baik dalam seluruh kehidupannya yang dia akan menjawabnya secara negatif. Kerana neraka itu sangat dahsyat, ia memusnahkan ingatan dan perasaan apa-apa keseronokan yang pernah dirasai seseorang. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat di dalam Sunan Ibn Majah, ayat 4321. Ini sudah cukup untuk menjelaskan bahawa satu detik pun neraka tidak tertahankan, oleh itu seseorang tidak boleh meremehkannya seolah-olah ia seperti penjara dunia. Di samping itu, sikap sesat ini adalah sama yang diamalkan oleh ahli kitab yang juga memperkecilkan neraka dan akibatnya Allah Ta'ala mengkritik mereka di dalam Al-Quran. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 80. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh api neraka, kecuali beberapa hari yang terhitung. Katakanlah, adakah kamu telah mengambil perjanjian dengan Allah? Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan memungkiri perjanjiannya. Atau adakah kamu mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Surah 2 Al-Baqarah, ayat 78. Dan di antara mereka, ahli kitab, ada orang-orang yang buta huruf, yang tidak mengetahui kitab Taurat dan Injil kecuali melalui angan-angan belaka, sedang mereka hanya beranggapan. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Satu lagi anggapan sesat klasik yang diterima pakai oleh umat Islam jahiliyah ialah mereka menganggap mereka akan diselamatkan pada hari kiamat dari neraka dengan syafaat orang suci, pembimbing rohani dan guru, seperti Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, walaupun mereka tetap melakukan kemaksiatan kepada Allah yang Maha Tinggi. Walaupun syafaat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah satu fakta, ramai orang Islam akan tetap masuk neraka dan seperti yang disebutkan sebelum ini, satu saat di neraka tidak tertanggung. Di samping itu, orang-orang jahil ini gagal memahami bahawa dengan cara yang sama Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, akan memberi syafaat kepada umat Islam. Dia juga akan bersaksi terhadap mereka yang meninggalkan pembelajaran dan bertindak berdasarkan Al-Quran. Surah 25 Al-Furqan, ayat 30. Dan berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Seseorang hanya boleh meninggalkan sesuatu selepas mereka menerima dan mengambilnya. Oleh itu, ini jelas merujuk kepada umat Islam kerana mereka adalah orang-orang yang mengambil Al-Quran daripada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Tidak memerlukan seorang ulama untuk menentukan apa yang akan terjadi kepada orang yang Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, bersaksi menentangnya pada hari kiamat. Orang-orang jahil ini percaya bahawa kerana mereka berasal dari umat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, mereka akan diampuni tanpa mengira tindakan mereka. Ini adalah sikap sesat yang sama yang diterima oleh ahli kitab yang dikritik oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bab 5 Al-Maidah, ayat 18. Tetapi orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa dia mengazab kamu kerana dosa-dosa kamu? Sebaliknya, kamu adalah manusia dari antara yang dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki, dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki. Orang jahil yang gagal mempelajari dan mengamalkan ilmu Islam akan menganggap bahawa tradisi Allah Ta'ala akan diubah untuk mereka. Maksudnya, walaupun dia telah menghukum dan akan menghukum bangsa-bangsa terdahulu yang terus-menerus menderhaka kepadanya, orang jahil percaya tradisi ini akan diubah untuk mereka. Tetapi mereka gagal memahami bahawa tradisi Allah, yang Maha Tinggi, tidak berubah untuk sesiapa atau mana-mana bangsa.
Bab 35 Fatih, ayat 43. Maka apakah mereka menunggu-nunggu kecuali jalan, iaitu nasib orang-orang dahulu? Tetapi kamu sekali-kali tidak akan dapati pada jalan Allah suatu perubahan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapati pada jalan Allah suatu perubahan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 78. Dan di antara mereka, ahli kitab, ada orang-orang yang buta huruf, yang tidak mengetahui kitab, Taurat dan Injil, kecuali melalui angan-angan belaka, sedang mereka hanya beranggapan. Satu lagi anggapan sesat klasik yang diterima pakai oleh umat Islam yang jahil ialah mereka menganggap mereka akan diselamatkan pada hari kiamat dari neraka semata-mata kerana mereka mendakwa cinta kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan para sahabatnya. Semoga Allah meridai mereka. Walaupun mereka gagal membuktikan cinta ini melalui tindakan dengan belajar dan bertindak mengikut tradisinya. Mereka gagal untuk mengingati bahawa walaupun bangsa-bangsa terdahulu mengaku mengasihi nabi-nabi mereka, namun mereka tidak akan bersama mereka pada hari penghakiman kerana mereka gagal mengikuti jejak mereka secara praktikal. Hasil yang sama akan berlaku kepada umat Islam yang gagal mengikut jejak langkah Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, yang melibatkan penggunaan berkat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ini telah ditunjukkan dalam banyak ayat, seperti surah 4 An-Nisa, ayat 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh, dan sebaik-baik orang yang dijadikan teman. Ayat ini menjelaskan dengan jelas bahawa hasil ini hanya untuk mereka yang secara praktikal mentaati Allah yang mulia dan Nabi-Nya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, bukan untuk mereka yang hanya mendakwa cinta melalui kata-kata mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 78. Dan di antara mereka, ahli kitab, ada orang-orang yang buta huruf, yang tidak mengetahui kitab Taurat dan Injil kecuali melalui angan-angan belaka, sedang mereka hanya beranggapan. Kesimpulannya, satu-satunya cara seseorang itu boleh mengelak daripada disesatkan oleh orang lain dan mengamalkan angan-angan dan kepercayaan palsu tentang Allah yang Maha Mulia, Al-Quran, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan kehidupan akhirat adalah dengan belajar dan bertindak tentang Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Ini akan memastikan mereka menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Ini membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tetapi orang yang gagal untuk berkelakuan dengan cara ini dan sebaliknya mengamalkan kejahilan seperti yang mereka lakukan, akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Ini akan membawa kepada tekanan dan kesusahan di dunia dan kemudiannya mereka akan menghadapi kesukaran dan kesusahan di akhirat yang tidak pernah mereka sedari atau sangka kerana kejahilan mereka. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Dan surah 39 Az-Zumar, ayat 47. Dan sekiranya orang-orang yang zalim itu mempunyai apa yang ada di bumi seluruhnya dan seumpama dengannya, nescaya mereka akan menebus diri mereka dengannya dari azab yang paling buruk pada hari kiamat. Dan akan nampak kepada mereka dari sisi Allah apa yang tidak mereka perhitungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela ahli kitab yang sengaja mengubah dan mentafsirkan kitab suci mereka untuk mendapatkan harta dunia, seperti harta dan kepemimpinan. Sebagai contoh,
Mereka akan menerima rasuah daripada orang kaya untuk mengubah hukum ilahi supaya mereka diberi kelonggaran untuk melakukan dosa melalui pemenuhan keinginan duniawi mereka. Mereka bahkan mengubah huraian tentang Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan Al-Quran yang disebutkan dalam kitab suci mereka untuk menghalang pengikut buta mereka daripada menerima Islam. Bab 6 Al-An'am, ayat 20. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mengetahuinya Al-Quran sebagaimana mereka mengenali anak-anak sendiri mereka. Dan surah 2 Al-Baqarah, ayat 146. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan surah 2 Al-Baqarah, ayat 79. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari sisi Allah, untuk menukarnya dengan harga yang sedikit. Tetapi Allah Ta'ala memberi amaran kepada mereka bahawa tidak kira apa sahaja perkara duniawi yang mereka perolehi, mereka akan menjadi kecil jika dibandingkan dengan apa yang akan mereka perolehi sekiranya mereka dengan ikhlas mentaati Allah Ta'ala dengan berpegang teguh pada kitab suci mereka. Ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia yang diberikan kepada mereka yang berkelakuan dengan betul adalah seperti lautan berbanding dengan kejatuhan yang boleh diperolehi dengan berkompromi dengan iman mereka. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di samping itu, perkara-perkara duniawi yang diperoleh seseorang melalui kompromi terhadap iman mereka dengan cara ini akan menjadi sumber tekanan, kesengsaraan dan kemurungan bagi mereka, kerana Allah, yang Maha Tinggi, sahaja yang mengawal kesan nikmat duniawi terhadap pembawa mereka dan Dia sahaja yang mengawal hati rohani manusia, tempat tinggal ketenangan fikiran. Inilah sebabnya seseorang akan sering memerhatikan mereka yang tenggelam dalam kemewahan duniawi menjadi orang yang mengalami lebih banyak masalah mental seperti kebimbangan, kemurungan dan kecenderungan untuk membunuh diri daripada orang lain. Ini jelas menunjukkan bahawa tanpa ketenangan fikiran semua nikmat dan kemewahan duniawi adalah remeh, seperti ayat 79 menyatakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan. Hukuman dunia dan akhirat bagi mereka yang berkompromi dengan ajaran ilahi dengan sengaja menyalahtafsirkannya sehingga memberikan kelonggaran kepada diri mereka sendiri dan orang lain untuk menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan telah ditunjukkan pada akhir ayat 79. Bab 2 Al-Baqarah, ayat 79. Celakalah mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaanlah bagi mereka disebabkan apa yang mereka usahakan. Kutukan menghapuskan seseorang daripada rahmat Allah, yang Maha Tinggi, yang menghalang mereka daripada memperoleh ketenangan fikiran dan kejayaan sama ada di dunia ini atau di akhirat tanpa mengira apa perkara duniawi yang mereka perolehi. Di samping itu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah memperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 253, bahawa menimba ilmu Islam untuk kepentingan duniawi, seperti menunjuk-nunjuk kepada orang lain akan menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 79. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata, ini dari sisi Allah, untuk menukarnya dengan harga yang sedikit. Kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaanlah bagi mereka disebabkan apa yang mereka usahakan. Cabang dari sikap ini adalah apabila ulama Islam menganjurkan tindakan yang tidak berakar pada Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, untuk mengumpulkan pengikut, sambil mendakwa bahawa apa yang mereka pembela adalah dari Allah yang Maha Tinggi. Akibatnya, pengikut-pengikut mereka yang jahil berpegang teguh dengan amalan-amalan ini dengan meyakini bahawa ia adalah daripada Allah,
dan mengambil ulama ini sebagai pemimpin rohani mereka yang ketaatannya dalam semua keadaan adalah wajib. Umat Islam mesti menghindari jenis orang ini dan sebaliknya belajar dan bertindak berdasarkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan menjauhi semua tindakan lain, walaupun mereka kelihatan sebagai perbuatan baik. Seperti yang lebih seseorang itu melakukan perkara-perkara lain, semakin kurang mereka akan bertindak atas dua sumber hidayah itu, yang seterusnya membawa kepada kesesatan. Ini adalah salah satu sebab mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berakar pada dua sumber hidayah akan ditolak oleh Allah yang Maha Tinggi. Sikap yang diterangkan dalam ayat 79 juga diterima pakai oleh penipu yang mendakwa menyelesaikan masalah duniawi manusia melalui latihan rohani agama dengan bayaran. Mereka menawarkan latihan kerohanian dengan mendakwa bahawa mereka adalah dari Allah yang Maha Tinggi, walaupun dia dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah mewajibkannya. Orang-orang ini mesti dielakkan dalam apa cara sekalipun kerana mereka hanya menggalakkan umat Islam kehilangan kepercayaan kepada Allah yang Maha Tinggi, dan kerana mereka menjauhkan umat Islam dari ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, yang membawa kepada kesesatan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 79. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata, ini dari sisi Allah, untuk menukarnya dengan harga yang sedikit. Kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka dan kecelakaanlah bagi mereka disebabkan apa yang mereka usahakan. Salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkritik sikap ini adalah kerana ia membawa kepada kesesatan orang lain. Mengamalkan sikap sesat sudah cukup buruk, tetapi ia menjadi lebih buruk di sisi Allah Ta'ala apabila perbuatan seseorang itu membawa kepada kesesatan orang lain. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan bahawa orang yang menyesatkan orang lain akan mendapat dosa yang sama bagi setiap pengikut mereka yang sesat. Ini telah disahkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2674. Oleh itu, seseorang mesti memastikan mereka belajar, bertindak dan menasihati orang lain untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, pada setiap masa. Allah Ta'ala kemudian menjelaskan mengapa ramai ulama dari ahli kitab sengaja menyunting dan menyalah tafsir kitab suci mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 80. Dan mereka ahli kitab berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh api neraka, kecuali beberapa hari yang terhitung. Mereka menipu diri mereka sendiri melalui angan-angan mereka apabila mereka menganggap bahawa mereka adalah kekasih Allah yang Maha Tinggi, dan sebagai akibatnya dia akan mengampuni mereka secara langsung atas dosa-dosa mereka atau menjatuhkan hukuman yang sangat ringan. Oleh itu, hasil ini menjadikan penyuntingan dan salah tafsir kitab suci mereka demi mendapatkan perkara duniawi, seperti kekayaan dan kepimpinan, berbaloi, sama seperti pencuri yang merancang untuk mencuri sesuatu yang berharga dengan percaya bahawa risikonya berbaloi, walaupun mereka ditangkap dan dihantar ke penjara. Bab 5 Al-Maidah, ayat 18. Tetapi orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa dia mengazab kamu kerana dosa-dosa kamu? Sebaliknya, kamu adalah manusia dari antara yang dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki, dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki. Tetapi Allah Ta'ala menjelaskan bahawa angan-angan tidak ada nilainya di sisinya dan orang yang terus bermaksiat kepadanya akan menghadapi akibat dari perbuatan mereka. Di samping itu, sikap mereka tidak lain hanyalah penghinaan kepada Allah Ta'ala, kerana mereka percaya bahawa dia akan memperlakukan orang yang berbuat baik dan orang yang zalim sama pada hari kiamat. Surah 45 Al-Jatiyah, ayat 21. Atau adakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, menyamakan mereka dalam hidup dan mati mereka? Amat buruklah apa yang mereka putuskan itu. Ahli kitab percaya dia akan menghukum orang lain kerana dosa mereka tetapi menyelamatkan mereka. Akibatnya, mereka menisbahkan kezaliman kepada Allah Ta'ala, yang dengan sendirinya merupakan dosa besar.
Ini telah ditunjukkan pada akhir ayat 80. Bab 2 Al-Baqarah, ayat 80. Dan mereka, ahli kitab, berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh api neraka, kecuali beberapa hari yang terhitung. Katakanlah, adakah kamu telah mengambil perjanjian dengan Allah? Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan memungkiri perjanjiannya. Atau adakah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Oleh itu, umat Islam mesti mengelakkan sikap sengaja menyalah tafsirkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, untuk mendapatkan perkara duniawi, seperti kekayaan dan kepimpinan. Malangnya, ramai umat Islam telah mengikuti jejak langkah ahli kitab dengan mendakwa mereka adalah kekasih Allah Ta'ala, kerana mereka adalah milik umat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Akibatnya, mereka mengamalkan angan-angan, seperti ahli kitab, dengan meyakini bahawa mereka akan diampuni atau dikenakan hukuman ringan kerana mengabaikan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Yang seterusnya membawa kepada menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Mereka gagal memahami bahawa walaupun syafaat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah fakta, namun ramai orang Islam akan tetap masuk neraka. Ini telah ditegaskan dalam hadis-hadis yang membahaskan syafaatnya pada hari kiamat, seperti yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4308. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah memperingatkan bahawa pada hari kiamat yang satu, yang paling menikmati kehidupan dunianya akan dicelup ke dalam neraka buat seketika dan ditarik keluar. Dia akan ditanya sama ada dia pernah mengalami apa-apa yang baik dalam seluruh kehidupannya yang dia akan menjawabnya secara negatif. Kerana neraka itu sangat dahsyat, ia memusnahkan ingatan dan perasaan apa-apa keseronokan yang pernah dirasai seseorang. Ini telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, ayat 4321. Ini jelas menunjukkan bahawa walaupun sesaat di dalam neraka tidak dapat ditanggung oleh itu, seseorang tidak boleh menganggap azab yang diberikan kepada mereka di neraka adalah satu hukuman yang ringan. Allah, yang Maha Tinggi, kemudian menjelaskan tradisinya yang lama kepada semua bangsa, yang dengan jelas menghapuskan sikap angan-angan yang dianut ramai. Tradisi ini tidak akan diubah untuk mana-mana orang atau bangsa, kerana ini akan mencabar keadilan Allah Ta'ala. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 81-82. Ya, sebaliknya, sesiapa yang melakukan kejahatan dan dosanya telah meliputinya, mereka skim penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka skim ahli syurga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Seseorang yang diliputi oleh dosa-dosa mereka berlaku apabila seseorang berterusan melakukan perbuatan dosa mereka tanpa cuba bertaubat dengan ikhlas daripadanya. Taubat yang ikhlas termasuk rasa bersalah, memohon ampun kepada Allah, yang Maha Mulia, atau sesiapa sahaja yang telah dizalimi, selagi ini tidak memburukkan keadaan, berjanji untuk tidak melakukan dosa yang sama atau serupa lagi dan menebus sebarang hak yang telah dilanggar terhadap Allah, yang Maha Tinggi, dan manusia. Orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh tidak akan diliputi oleh dosa-dosa mereka, hanya orang yang berani meneruskan kemaksiatan mereka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga menjelaskan bahawa kejayaan di dunia atau akhirat tidak mungkin tanpa mewujudkan iman seseorang dengan beramal soleh, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Mengaku iman secara lisan tanpa menyokongnya dengan tindakan tidak akan membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan sama ada di dunia atau akhirat. Malah, orang yang gagal melaksanakan iman mereka menghadapi risiko meninggalkan dunia ini tanpa iman mereka, yang merupakan kerugian terbesar. Ini boleh berlaku kerana iman seseorang itu seperti tumbuhan yang mesti dipelihara dengan amal soleh. Begitu juga tumbuhan akan mati apabila ia gagal mendapatkan khasiat, seperti air. Begitu juga iman seseorang yang gagal memeliharanya dengan amal soleh. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 82. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka skim ahli syurga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagai kesimpulan, seseorang mesti mengelakkan salah tafsir ajaran ilahi agar sesuai dengan keinginan mereka.
Mereka tidak boleh terburu-buru memilih perintah dan larangan ilahi yang mana untuk dilaksanakan dan yang mana yang harus diabaikan menurut keinginan mereka, kerana ini adalah satu bentuk salah tafsir ajaran ilahi. Mereka mesti mengelak daripada mengamalkan angan-angan dengan menganggap mereka boleh mengabaikan ketaatan kepada Allah yang Maha Agung, tetapi mencapai ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Sikap ini hanya membawa kepada masalah dalam kedua-dua dunia. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Sebaliknya, mereka mesti terus mentaati Allah yang Maha Tinggi dengan menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Sikap ini membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.